Globalisasi telah menghubungkan dunia tanpa sempadan, memudahkan penyebaran budaya asing ke seluruh pelosok dunia. Walaupun membawa manfaat ekonomi dan teknologi, globalisasi turut memberi kesan terhadap budaya tempatan. Pernahkah anda terfikir mengapa generasi muda hari ini lebih pasti menari TikTok dan menyanyikan lagu K-pop tetapi kurang pengetahuan tentang zapin, tarian zapin, lagu rakyat atau bahasa ibunda sendiri? Fenomena ini bukanlah kebetulan, ia adalah manifestasi globalisasi budaya yang secara perlahan-lahan sedang menghakis identiti budaya masyarakat kita. Sebelum kami pergi lebih jauh, saya akan menjelaskan secara ringkas dua konsep utama dalam tajuk ini, iaitu globalisasi dan budaya tradisional. Globalisasi merujuk kepada proses saling berhubung antara negara-negara di dunia dari segi ekonomi, teknologi, budaya, dan juga maklumat. Ia menjadikan dunia ini seolah-olah tanpa sempadan yang membolehkan penyebaran maklumat dan budaya dalam sekelip mata. Manakala budaya tradisional merujuk kepada adat resam, bahasa, seni, pakaian, kepercayaan dan amalan warisan yang diamalkan sejak turun-temurun dalam sesebuah komuniti. Budaya inilah yang membentuk jati diri masyarakat serta menjadi lambang sejarah dan nilai kita. Namun dengan arus globalisasi yang semakin deras, budaya tradisional kini semakin terpinggir. Hal ini menyebabkan berlaku penghakisan budaya, di mana budaya luar mula menggantikan budaya tempatan. Oleh itu, dalam pembentangan ini, kumpulan kami akan membincangkan bagaimana globalisasi berperanan dalam mengubah dan menghakis budaya tradisional masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan memberi penerangan kepada tiga istilah utama dalam tajuk pembentangan kami, iaitu globalisasi, penghakisan budaya tradisional dan juga masyarakat. Pertama, globalisasi. Globalisasi ini merujuk kepada proses hubungan dan integrasi antara negara dan masyarakat di seluruh dunia melalui aktiviti perdagangan, teknologi, media dan budaya. Menurut Stager 2009, globalisasi ini melibatkan aliran maklumat, barangan, manusia dan juga idea secara rentas sempadan yang semakin pesat dan tidak terbatas. Globalisasi ini bukan sahaja memberi kesan kepada ekonomi dan teknologi, malah ia juga memberi pengaruh besar terhadap gaya hidup dan nilai budaya masyarakat. Seterusnya, penghakisan budaya tradisional. Istilah ini merujuk kepada proses kemerosotan atau kehilangan unsur budaya asli seperti adat resam, bahasa, pakaian, makanan tradisional dan juga kesenian masyarakat. Menurut Rahman dan Arifin 2019 menyatakan bahawa pengaruh luar melalui media massa, pendidikan barat dan juga gaya hidup moden telah menyebabkan generasi muda semakin jauh daripada budaya warisan nenek moyang mereka. Istilah yang terakhir iaitu ketiga ialah masyarakat. Masyarakat bermaksud satu kumpulan individu yang hidup bersama-sama, berkongsi nilai, norma dan juga budaya yang sama dalam satu komuniti. Menurut Giddens 2009, masyarakat terbentuk berdasarkan struktur sosial dan hubungan bersama yang memberi identiti kepada sesuatu kumpulan manusia. Dalam konteks kajian ini, masyarakat yang dimaksudkan ialah ia merujuk kepada masyarakat etnik, kaum atau komuniti tempatan yang memiliki budaya dan budaya tradisi sendiri. Oleh itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana globalisasi mempengaruhi masyarakat agar dapat mencari jalan mengekalkan budaya warisan secara bersepadu. Seterusnya adalah kerangka teoretikal, di mana melalui kerangka teoretikal ini, teori yang dipilih adalah teori globalisasi budaya, di mana teori globalisasi budaya ini dia menekankan bahwa globalisasi itu dia membawa kepada homogenisasi ataupun penyeragaman budaya dan hybridisasi untuk pencampuran budaya, di mana budaya luar itu berasimilasi ke dalam budaya tempatan, dan keadaan ini kadangkala menyebabkan pemungkiran budaya asal. Melalui teori globalisasi ini terdapat dua tokoh yang berperanan dalam menjelaskan teori globalisasi, di mana tokoh yang pertama adalah Robertson dan tokoh yang kedua adalah Arjun Appadurai. Melalui penjelasan oleh Robertson, di mana
beliau memperkenalkan konsep globalisasi, yaitu proses di mana unsur-unsur budaya global itu disesuaikan dalam konteks budaya tempatan. Walau bagaimanapun, dalam proses ini juga wujud fenomena homogenisasi budaya, yaitu penyeragaman budaya yang membawa kepada pengakisan budaya tempatan. Apabila budaya luar itu lebih dominan dan menggantikan nilai, simbol, dan amalan asal. Melalui tokoh oleh Arjun Appadurai, di mana bagi beliau teori globalisasi itu dia menjelaskan bahwa budaya global tersebar melalui 5 saluran utama yang disebut sebagai landscape budaya ataupun cultural scapes. Saluran ini termasuk seperti mediascape, ethnoscape, technoscape, financecape, dan ideoscape. Melalui mediascape, dia memperkenalkan penyebaran maklumat dengan budaya melalui media seperti televisi, film, dan internet. Melalui ethnoscape pula, dia adalah pergerakan manusia seperti pelancong, pekerja asing, dan migran yang membawa budaya mereka. Seterusnya adalah technoscape, yaitu penyebaran teknologi yang mengubah cara hidup dan pemikiran masyarakat. Yang seterusnya adalah financescape, yaitu aliran uang dan ekonomi global yang mempengaruhi pilihan hidup dan budaya pengguna. Dan yang terakhir itu adalah ideascape, yaitu penyebaran idea dan nilai seperti demokrasi, kebebasan, atau gaya hidup modern. Di mana kedua-dua tokoh ini dapat diaplikasikan sebagai contohnya adalah budaya populer dari barat, misalnya musik, pakaian, bahasa, di mana dia tersebar ke seluruh dunia melalui media massa dan internet, yang menjadikan budaya tempatan itu semakin kurang diamalkan. Contohnya, golongan muda terdedah kepada identiti global dan kurang mengamalkan nilai-nilai warisan. Penyebaran budaya popular barat, homogenisasi budaya atau pemindahan budaya barat menyebabkan homogenisasi budaya berlaku di mana tradisi dan simbol budaya tempatan digantikan atau diadaptasikan kepada versi yang lebih unik, menarik dan global serta seragam. Misalnya, restoran makanan segera seperti McDonald's dan KFC bukan hanya sekadar menjual produk mereka, tetapi mereka juga membawa perubahan dari segi gaya hidup, nilai dan norma yang biasa dikaitkan dengan norma budaya barat. Bahasa dan kemerosotan identiti linguistik. Globalisasi menyokong penggunaan bahasa global seperti English dalam media, dalam alam pekerjaan dan juga pendidikan. Dan fenomena ini membawa kepada kepupusan bahasa minoriti, memandangkan penutur beralih kepada bahasa dominan demi mobiliti sosial dan ekonomi. Kerosakan bahasa ini melemahkan struktur komuniti dan hubungan dengan warisan budaya tempatan. Budaya hedonisme merujuk kepada gaya hidup atau sistem nilai yang menekankan pencarian keseronokan diri, kenikmatan hidup dan keseronokan hidup. Dalam konteks masyarakat moden, budaya hedonisme semakin berkembang akibat pengaruh globalisasi, media sosial serta perubahan nilai sosial dalam kalangan generasi muda. Secara falsafah, hedonisme berasal daripada perkataan Greek hedon, di mana bermaksud kenikmatan atau keseronokan. Dan apa sahaja keseronokan bahawa adalah baik dan membawa kepada penderitaan buruk. Di mana salah satu kesan buruk adalah penolakan norma tradisional, di mana melihat nilai budaya adat resam sebagai sesuatu perkara yang lapuk ditelan zaman. Salah satu contoh budaya hedonisme adalah di mana pada masa kini ramai yang terjebak dengan social media dan mengikut trend. Itu adalah salah satu contoh yang kukuh pada masa kini, di mana ramai kalangan muda telah terjebak untuk mengikuti cara hidup, gaya hidup orang lain, dan ini menyebabkan mereka terjerumus dalam budaya hedonisme. Manakala kecelaruan identiti gender pula merujuk kepada situasi di mana seseorang mengalami keliruan antara ketidaksesuaian gender dalaman, bahawa siapa adalah mereka
dengan jantina yang ditentukan semasa kelahiran mereka. Identiti gender ialah persepsi atau perasaan seseorang terhadap gender dirinya sendiri sebagai lelaki, perempuan atau kedua-dua. Apabila identiti gender seseorang tidak sepadan dengan jantina biologi, keadaan ini menyebabkan tekanan emosi, sosial dan psikologi. Dan ini adalah juga salah satu kesan yang berlaku akibat penyebaran budaya barat dalam kalangan orang muda pada masa kini. Seterusnya, peranan globalisasi dalam mempengaruhi penghakisan budaya tradisional masyarakat itu juga boleh dilihat melalui perubahan nilai dan identiti sosial akibat globalisasi, di mana berlakunya perubahan daripada nilai kolektif kepada nilai individualistik, itu di mana globalisasi dia membawa masuk nilai barat yang menekankan sifat individualisme, di mana menggantikan nilai kolektif masyarakat Asia seperti gotong royong dan komunalisme. Melalui teori globalisasi budaya oleh Robertson dan juga Appadurai, nilai global ini dia tersebar melalui media dan juga teknologi, yaitu mediascape dan juga ideoscape, di mana menjadikannya budaya tempatan semakin terpinggir. Contohnya, remaja kini lebih fokus kepada pencapaian pribadi dan populariti di media sosial berbanding penyertaan dalam aktiviti community. Hal ini seiring dengan pandangan oleh Bauman pada tahun 2001 tentang masyarakat cecair, di mana hubungan sosial menjadi longgar dan bersifat sementara. Seterusnya, ketergantungan kepada teknologi dan perubahan cara interaksi sosial, di mana globalisasi telah membawa kepada pergantungan masyarakat terhadap cara berinteraksi atau berkomunikasi, di mana dengan adanya platform media ataupun digital, ini telah menggalakkan komunikasi secara maya dan mengurangkan interaksi sosial fisikal dalam kalangan masyarakat. Dan keadaan ini telah menyebabkan berlakunya keterasingan sosial dan melemahkan hubungan sosial sebenar dalam masyarakat tradisional. Dan perkara ini dapat dijelaskan melalui teori globalisasi budaya oleh Robertson dan juga Appadurai, di mana ia menjelaskan bahwa arus globalisasi khususnya melalui teknoscape dan mediascape ini telah mengubah cara masyarakat berinteraksi. Contohnya, dalam sebuah majlis atau perayaan ibu bapa atau golongan kanak-kanak lebih memfokuskan kepada telepon pintar berbanding berbual atau berinteraksi antara satu sama lain. Dan keadaan ini mencerminkan bagaimana globalisasi itu telah melemahkan nilai kekeluargaan dan budaya interaksi tradisional. Kefokusan bahasa dan dialek tempatan. Bahasa merupakan lambang identiti dan warisan sesuatu komuniti serta medium utama yang menyampaikan adat, kepercayaan, sejarah dan sistem nilai sesebuah masyarakat. Namun, dalam era globalisasi, dominasi bahasa utama seperti bahasa Inggeris telah mengurangkan penggunaan bahasa ibunda, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Menurut Crystal dalam bukunya Language Death, globalisasi telah mempercepatkan kematian bahasa-bahasa minoriti di seluruh dunia kerana individu lebih cenderung untuk menggunakan bahasa dominan yang menawarkan peluang ekonomi dan mobiliti sosial yang lebih baik. Dalam konteks ini, globalisasi menggugurkan kedudukan bahasa dominan, menyebabkan banyak bahasa dan dialek tempatan kian pupus. Apabila generasi muda tidak lagi menggunakan bahasa ibunda dalam pertuturan harian, maka sebahagian besar identiti budaya tersebut hilang kerana bahasa adalah medium utama menyampaikan adat, cerita rakyat dan kepercayaan tradisional. Sebagai contoh, banyak bahasa minoriti di Malaysia seperti Kenyap, Penan dan Temuan kini berada dalam tahap kritikal. Hal ini kerana berpunca daripada tekanan terhadap komuniti tersebut untuk menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan, pasaran kerja dan media yang lebih mengutamakan bahasa Melayu atau Inggeris. Kajian oleh Norizon dan Siti Hamin mendapati bahawa bahasa orang asli di Malaysia mengalami perkubusan lebih cepat berbanding bahasa etnik majoriti disebabkan oleh dasar pembangunan, peminggiran sosial dan kekurangan dokumentasi bahasa.
Berikut ialah 4 langkah utama mengatasi pengakisan budaya tradisional akibat globalisasi. Yang pertama adalah pendidikan budaya melalui sistem pendidikan formal. Langkah pertama dalam mengatasi pengakisan budaya tradisional ialah dengan memperkukuh pendidikan budaya melalui sistem pendidikan formal di sekolah dan institusi pengajian tinggi seperti UMS. Pendidikan perlu menekankan nilai adat resam, seni tradisional serta bahasa ibunda dalam silibus agar generasi muda mengenali dan menghargai akar budaya mereka. Langkah ini boleh dijelaskan menerusi teori fungsionalisme oleh Emil Durkheim yang menekankan bahawa institusi seperti sekolah memainkan peranan penting dalam memelihara kestabilan sosial dan mengantar warisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Dari sudut antropologi pula, pendekatan ini selaras dengan antropologi pendidikan yang melihat pendidikan sebagai alat utama ataupun platform yang dalam proses pemindahan budaya, nilai dan simbol masyarakat. Seterusnya adalah pengukuhan sosialisasi budaya dalam institusi keluarga. Langkah kedua ialah memperkukuh peranan keluarga sebagai ejen sosialisasi utama dalam menerapkan budaya tradisional. Ibu bapa perlu menunjukkan teladan dengan mengamalkan budaya seperti bahasa ibunda, adat perkawinan, makanan tradisional dan pakaian etnik dalam kehidupan seharian. Menurut teori interaksionisme simbolik oleh George Herbert, identiti budaya individu terbentuk melalui proses interaksi harian dan penggunaan simbol budaya. Dalam konteks antropologi, keluarga dianggap sebagai institusi budaya teras yang mengekalkan kesinambungan budaya melalui proses enculturation, iaitu penyerapan budaya oleh individu sejak kecil. Justeru, keluarga berperanan penting dalam membentuk jati diri budaya anak-anak yang berhadapan dengan pengaruh budaya luar. Seterusnya adalah pelestarian budaya melalui dasar dan sokongan kerajaan. Kerajaan juga memainkan peranan besar dalam menangani pengakisan budaya melalui pelaksanaan dasar pelestarian budaya dan sokongan terhadap komuniti budaya tempatan. Usaha ini termasuklah memperuntukkan dana untuk program kebudayaan, mengiktirafkan tokoh budaya serta menyiarkan kandungan media yang mengetengahkan identiti tempatan. Tindakan ini disokong oleh teori konflik oleh Karl Marx yang melihat globalisasi sebagai alat dominasi budaya kuasa besar terhadap budaya minoriti. Dalam kerangka ini, campur tangan kerajaan penting untuk menyeimbangkan kuasa dan memelihara kepentingan budaya tempatan. Dari perspektif antropologi politik, usaha ini juga merupakan bentuk resistensi budaya terhadap hegemoni global yang mengancam keunikan dan kedaulatan budaya masyarakat. Yang terakhir adalah penglibatan aktif masyarakat dalam aktiviti budaya. Akhir sekali, penglibatan aktif masyarakat dalam aktiviti budaya tradisional seperti festival, bengkel seni dan program warisan adalah penting untuk menghidupkan semula minat terhadap budaya sendiri. Aktiviti-aktiviti ini memberi ruang kepada masyarakat untuk menghayati, mengekspresikan dan memelihara budaya mereka secara bersama. Berdasarkan teori fungsionalisme struktural oleh Talcott, setiap individu dan institusi dalam masyarakat mempunyai fungsi tertentu yang menyumbang kepada kelangsungan sistem sosial. Dalam hal ini, masyarakat sebagai unit sosial berperanan menjalankan fungsi kebudayaan demi kestabilan dan kesinambungan identiti kolektif. Dari sudut antropologi budaya, penglibatan masyarakat dalam amalan tradisi adalah salah satu bentuk revitalisasi budaya, yaitu usaha menghidupkan semula unsur budaya yang semakin terpinggir. Secara keseluruhannya, globalisasi sememangnya memainkan peranan yang besar dalam mempengaruhi pengakisan budaya tradisional masyarakat, terutamanya sekali melalui penyebaran budaya populer asing, media massa dan kemajuan teknologi. Dalam konteks pembangunan dan perubahan sosial, globalisasi membawa kepada kemajuan dari sudut ekonomi dan teknologi. Namun pada masa yang sama, ianya mencabar identiti budaya dan nilai tradisional masyarakat tempatan. Oleh itu, penting untuk pembangunan sosial bergerak seiring dengan pemeliharaan budaya agar perubahan tidak mengorbankan jati diri sesuatu komuniti. Peranan bersama antara institusi seperti keluarga, sekolah, masyarakat dan kerajaan amatlah penting dalam memastikan warisan budaya terus lestari di tengah-tengah arus perubahan global yang sangat pesat.